إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Fadil Tuan Imam dan Pengusi dan Kuasa Surau Muslimin dan Muslimat yang rahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada pagi ini sekali lagi tuan di bulan Zulkaadah. Kita masih lagi dipertemukan dalam bulan haji sudah bermula, dan sambungan kita pada pagi ini mencari keuntungan melalui perniagaan. Kita sebut bulan yang sudah industri minuman keras ataupun kita ada sebut ganja sebelum ini, perkara-perkara yang mukhadarat, perkara yang melemahkan akal fikiran, yang memabukkan, kita sebut minggu yang sudah ya. Islam menyeru menerusi nas Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu seruan yang positif untuk melibatkan diri dalam perniagaan dan menceburkan diri dalam urusan perniagaan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggalakkan hamba-Nya dan orang Islam supaya berlayar dan mencari pasaran yang baru di negeri yang lain. Perintah tentang perdagangan ini disebutkan dalam Al-Quran. Kita di sini mencari unsur-unsur ataupun kita mencari unsur perniagaan di negara yang lain, di kawasan yang lain, berlayar mencari pasaran yang baru. Rupanya perkara itu bukan diajar dalam subjek perdagangan saja, tapi Quran dah sebut ilmu perdagangan itu yang dipelajari pada waktu SPM kan. Sebenarnya sudah disebut dalam Quran, dalam surah Al-Muzammil. Dan perbuatan ini dinamakan di dalam Al-Quran mencari kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Allah Ta'ala menyamakan orang yang berniaga sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Disebutkan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan yang lainnya orang-orang yang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki daripada limpah kurnia Allah. Dan yang lainnya lagi orang-orang yang berjuang pada jalan Allah, membela agamanya. Diletakkan sekali tentang partner ayat mencari pasaran baru, urusan perniagaan di luar negerinya
sama dengan urusan kita mencari ilmu di negara yang lain, sama urusan dengan fisabilillah. Anak-anak yang belajar jauh daripada halaman rumah dia, itu pun juga fisabilillah. Kalau meninggal ketika belajar di luar negara, maka itu juga tentang matinya fisabilillah. Bukan hanya berperang. Zaman kita tak lagi dah perang lah. Ada tapi topik lain. Jadi kitanya fisabilillah ketika belajar daripada jauh datang ke surau Jamalia. Mana datang ni? Daripada Jepun. Jauh lah. Saya mencari ilmu di Gombau. Itu pun sama lah. Belajar ni fisabilillah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan bahawa bagaimana sifatnya selalu bermurah hati kepada manusia yang menyediakan dirinya untuk menempuh jalan-jalan perniagaan dalam negeri dan luar negara, dengan mengadakan perhubungan dengan rakan niaganya di seberang laut, menerusi alat-alat pengangkutan yang sudah terkenal sejak zaman dahulu, supaya terlaksana cara perniagaan antarabangsa. Allah Ta'ala bagi tahu kita bahawa dia telah bermurah hati dengan merundukkan lautan itu untuk dilalui oleh kapal-kapal perniagaan. Kan, banyak tentang urusan bisnes hari ini, kargo, kapal. Dan masa PKP baru ni, pembelian barang dagangan dan contoh hardware ke banyak habis ataupun tak sampai. Kenapa? Pentasnya sekian, ada hadnya. Jadi lautan itu juga Allah Ta'ala yang tundukkan supaya dia tidak tentang mengganas, dia tidak telan. Kalau tidak, dia bolehnya. Allah kata apa? Wa taral fulka fihi mawakhira litabtagu min fadlillah wa la'allakum tashkurun. Engkau melihat pula kapal-kapal membelah air, berlayar padanya. Kan, kapal kan dia belah air, berlayar. Jadi Allah sebut wa taral fulka fihi mawakhira, mawakhira litabtagu min fadlillah. Tengok kapal-kapal berlabuh, kapal berlayar di laut, Selat Melaka, selat macam-macam selat lah. Dan sampai kita selat. Dengan laut tadi Allah Ta'ala tundukkan makhluknya untuk dilalui oleh manusia yang dia melakukan urusan perniagaan melalui jalan laut, supaya kalian boleh mencari rezeki daripada limpah kurnia Allah, dan supaya la'allakum tashkurun, kalian semua bersyukur. Daripada urusan perniagaan yang menggunakan laut, Allah sebut ni supaya kita ni jangan kata ini sebab kehebatan aku lah menciptakan kapal yang canggih, akhirnya boleh lalu di laut. Kita tengok makhluk seluruh alam ni Allah yang buat, termasuklah kapal kita atas udara ke, flight ke pun sama. Flight pun Allah kata apa? Ada kalanya Allah Ta'ala menjadikan angin-angin itu untuk menolak kapal-kapal di lautan. Angin. Wa min ayatihi an yursila riyaha mubashshiratin wa liyudhiqakum min rahmatih wa litajriya al-fulku bi amri wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Satunya dia membelah laut, kapal boleh berlayar. Kan, kerana apa? Allah tundukkan lautan itu supaya boleh dilalui. Yang kedua, angin pula. Kan, angin tak ada ni, macam mana nak berlayar ni? Kan, dia pun tengok apa nama tu?
yang atas perahu je lah, atas kapal. Layar ya. Kan tengok layar angin. Okey, ada tak? Ya. Allah kata di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan aku ayyursilar riyah. Dia menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan. Angin ni bila berlayar, tuan-tuan syukur kita. Ya. Ferry tak boleh nak berjalan. Air cetik tu. Okay. Bila angin mai, air pun mai, tuan-tuan, kita pun ada pelan laju. Dan syukur. Dan syukurnya boleh bergerak, syukurnya tuan-tuan, urusan kita selesai. Mubasyiratin, gabungan kepada kegembiraan daripada kapal itu, sehinggalah segala nikmat daripada urusan yang kita lakukan semuanya berjaya. Waliyudhiqakum min rahmati, dan untuk merasakan kamu sedikit dari rahmatnya. Dengan boleh bergeraknya kapal itu, ya, boleh bergerak tentang urusan kehidupan kita, urusan bisnes kita. Allah kata waliyudhiqakum, untuk merasakan kepada kita sedikit daripada rahmat. Bau sikit lah. Walitajriyal fulku bi amri, dan supaya kapal-kapal berlayar laju dengan perintahnya. Kan, walaupun kapten, saya akan laluan saya ke sini, tapi kapal berlayar punya. Ya. Dia kena ikut perintah tuan dia. Dan tuan laut, tuan punya kapal, walaupun anak kapten, ialah kapten pun. Ya. Allah kata fulku bi amri, dia akan berlayar ikut perintahku. Walitabtahu, dan juga supaya kamu dapat mencari rezeki dan limpah kurnianya, dan juga supaya kamu bersyukur. Jadi ayat, dua ayat ni, surah Fatir, surah Rum ayat 46 tentang cerita bab kapal laut. Cerita bab pelayaran di lautan untuk manusia itu mencari rezekinya. Allah sebut juga dalam surah Al-Baqarah, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan pada kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Kan jelas ayat tu. Kapal yang berlayar di lautan dengan membawa benda yang bermanfaat kepada manusia. Jadi betul lah kata, kapal kontena yang membawa barang dagangan itu semuanya yang faunas, memberikan manfaat kepada manusia. Dapat tentang daripada topik yang jauh, tetapi dengan lautan tadi Allah Ta'ala sampaikan benda yang kita nak manfaat kepada kita, hasil daripada nikmat kapal yang berlayar tadi. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal'alam, surah Asy-Syura ayat 32. Dan tanda-tanda kekuasaannya juga adalah kapal-kapal yang besar tinggi seperti gunung, berlayar laju merempuh lautan. Allah sebut ni bila tentang ayat, sebelum ada kapal lagi. Allah kata akan ada nanti kapal dalam dunia topik kamu ni yang besar tinggi seperti gunung, berlayar laju ya. Kita pun tentang masuk dalam kapal tu. Contoh kapal apa yang besar tu, apa nama, kurus-kurus ya. Kan kurus ni untuk padang bola, dan boleh main kat stadium kan tu. Kan stadiumnya semua bola boleh lah. Kita duduk macam duduk atas bumi, atas tanah, tak gerak, padahal dia laju zoom kan. Itu ayat Allah kata wa min ayatil jawari fil bahri kal'alam. Ini dalil kepada kapal-kapal yang besar, kurus ke apa benda ya. Allah Ta'ala telah menganugerahkan penduduk Makkah dengan sebab yang tersedia bagi mereka
dengan menjadikan negeri mereka itu sebagai pusat perniagaan yang terutama di semenanjung tanah Arab. Kalau di kawasan Mekah, tuan-tuan bayangkan kawasan walaupun padang pasir, pokoknya tak hidup, pokoknya tak ada pada masa itu, tetapi segala macam buahnya semuanya ada. Allah sebut dalam Quran, awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna. Bukankah kami telah melindungi mereka dan menjadikan negeri Mekah itu tempat tinggal mereka sebagai tanah suci haraman aminah, sebagai tanah suci yang aman. Perkataan haraman tanah haram kan. Jadi bukan kita yang pandai-pandai sebut tanah haram tanah. Tanah haram tu Allah Ta'ala yang sebut gelaran dia, numakkil lahum haram, tanah haram aminan. Sifat dia pula mengamalkan. Siapa yang masuk Mekah tentang musim haji ini, sahabat-sahabat kita pergi, pasti aman. Masuk je aman. Kawasan tanah haram. Kalau tanah halal lainlah. Ada tanah halal tu, lawan ke tanah haram lah. Sempadan dia miqat kan. Kita ada miqat di mana? Daripada Madinah di Bir Ali, daripada Malaysia Qadul Manazil, di Hudaybiyah, di Ja'ranah, di Tanaim. Mana lagi? Itu topik-topik miqat. Kalau daripada Mekah kita keluar di beberapa tempat untuk melakukan ibadah umrah. Okay. Di luar tu lepas daripada tanah haram, miqatnya tanah yang tak haram lah, tanah halal. Dikatakan halal. Haram di sini bukan bermaksud, bukan semata-mata maksudnya haram. Haram tu ya juga. Tanah haram itu bermaksud tanah suci. Kenapa sebut haram? Sebab dia haram untuk orang bukan Islam. Dia haram untuk dilakukan segala keburukan. Haram semua. Dua maksud haram. Haram suci, haram betul. Haram tak boleh buat dosa. Haram itu haram ini. Orang kafir pun tuan-tuan, dia tak boleh masuk ke tanah haram. Kalau dia punya Arab Saudi boleh lah. Mana hak pelancong? Orang putih ni melancong di tanah haram. Mana tanah haram? Maka tak boleh. Allah tak akan benarkan masuk. Dia dipijak pun tak boleh. Pernah berlaku semua ni. Dia memang tak boleh masuk disebabkan kafir, disebabkan dia syirik kepada Allah. Maka Allah tidak akan membenarkan orang yang syirik kepadanya, orang kafir, memasuki tanah haram itu. Dua tanah haram, bumi Haramain, Mekah dengan Madinah. Yang dibawa kepadanya hasil tanaman. Allah kata tentang aminah yujba ilaihi thamarat. Tanah haram ni kan pokok tak ada, kebun tak ada, taman ada lah, tapi itu pun banyaknya di Madinah pokok tu. Sekarang ni tak ada pun tak apa, sebab Allah dah kata dah, Mekah ni, kawasan Mekah tentang yujba ilaihi thamarat, kedai ataupun kawasan tempat yang nanti ni akan dibawa hasil daripada luar. Yujba ilaihi thamarat, buah-buahan daripada luar akan dibawa ke sini. Sehingga kita pun pelik, buah ni semua ada, pokok mana? Allah tak suruh bawa pokok. Allah tak suruh tanam kawasan tu. Memang tanam tak mau tu dah. Dulu kita pergi kawasan, bukan dulu lah, sekarang lah, kan? Kita pergi kawasan Wukuf
Kan ada pokok kan. Itu pun tuan-tuan, pokok namanya pokok Soekarno. Pokok Soekarno yang tanah tu. Itu pun ambil benih bukan daripada Mekah lah. Benih pokok tu daripada Afrika ke Brazil. Tanah dia tu daripada Thailand. Campur tanah hopau sikit. Daripada Thailand ni. Kita tahu lah kemajuan Thailand kan. Dia bawa tanah. Kalau tanam kat sana dengan tanah sana, apa ni? Mati. Tak hidup dalam pokok tu. Jadi bawa tanah baju pokok ada daripada luar negara. Nah, tanam di kawasan Wukuf di Arafah. Kan pokok. Kawasan kemah ni kan, kemah Wukuf dia ada pokok-pokok dia. Orang kata kan pokok tu memang lah. Tengoklah daripada mana dan Soekarno. Sampai sekarang orang panggil ini pokok Soekarno. Dia yang sponsor. Dia yang stokah. Macam bil api ya. Bil api kat Mekah dengan Madinah siapa bayar? Sultan Brunei. Hebat. Hebat. Agak-agak apa pun bil api. Suruh kita pun gatu-gatu modif ke Senayan tu. Dia punya bil api berapa ribu lah. Banyak nah, sebaik lebih lah banyak kan. Dapat collection seminggu dalam 30,000 sekali Jumaat. Paling sikit pun yang saya kira tak budak-budak ni 20,000. Paling sikit lah. Biasa 30 lah. Kalau 20 tu kira tanggal lah tu. Masa PKP Masa PKP RM10 je. Boleh lah. Orang datang semua pemurah. Jadi Mekah ni tuan-tuan jangan pening kepala. Jangan duk bergaduh. Kenapa semua ada buat? Sebab Allah dah kata begitu. Topik ni aku yang mengarahkan yujba ilahi samara. Itu dalil kenapa Mekah ni semua buah ada. Semua buah samara, hasil tanamannya daripada segala jenis kullu syai'in semua ada. Jadi kita pegang ada Allah sebutnya tu. Jangan ada banyak tanya lah. Abang ni pesan di sini dulu ni. Satu rumah kita tanam ni. Musangking ni kan. Musangking tak ada. Ada tapi dia tengok musim. Kita pergi bukan musim durian. Tapi dia dah packing lah. Ada packing. Kulit tak ada. Popeye pun ada. Daripada Gombau. PJK Popeye dia orang khodek. Poni kita. Macam mana ada Popeye kat sini? Malu aku biskut je. Kulli syai'in rizqan min ladunna, kata sebagai rezeki pemberian dari sisi kami. Ya, kawasan Mekah ni ayat khas untuk Mekah. Lahum haraman amina yujba ilaihi samara. Surah Al-Qasas ayat 57. Ya, bagaimana kawasan Mekah semua jenis buah-buahan ada. Kullu syai'in rizqan min ladunna. Dengan yang demikian itu sudah termakbullah doa Nabi Ibrahim AS ketika dia menyeru supaya Allah Ta'ala menyeru kepada Allah dalam doanya ketika dia dengan anaknya, ketika dia dengan siapa nama isterinya Hajar kan. Masa dia dah tinggal lepas tu dan sebagainya, dia mai balik dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Peristiwa sembelihan ya. Apa doa Nabi Ibrahim?
Sehingga Mekah dengan Madinah ni tetap semua ada. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim menyebutkan dalam seruan dia, ya Allah, ya Tuhan kami, inni askantu min dhurriyyati, sesungguhnya aku telah menampakkan sebahagian dari zuriat keturunanku di sebuah lembah tanah suci Mekah yang tidak ada tanaman, biwadin ghairi dhi zar'in, tidak ada tanaman padanya. Ya, Nabi Ibrahim kata sebahagian zuriatnya aku tampakkan di kawasan Mekah. Sebahagian lagi di mana? Tempat asal di Palestin. Ya, Nabi Ishak daripada Sarah tadi, semuanya di Palestin. Nabi Ishak, lepas itu Nabi anak berapa? Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf, bla sampai semua Nabi Bani Israel kebanyakannya di Palestin. Keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini digelar sebagai bapa kepada para nabi, pok nabi. Dan daripada Nabi Ismail, Nabi Ishak pecah dua. Nabi Ishak inilah Nabi Ibrahim, Nabi Ishak sampai Nabi Isa, keturunan dia. Daripada keturunan Nabi Ismail tak ada, kosong. Tiba-tiba ada last sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan itu. Yang tidak ada tanaman padanya, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Tengok tuan-tuan, kenapa tak boleh ceroboh? Sebab Allah dah sebut begitu kan, kawasan ni jangan buat pasal. Kalau kita pergi niat nak mencuri, lupakanlah tuan-tuan, kan tak ada tangan tu ya. Rabbana liyuqimus salata faj'al, wahai Tuhan kami, mereka ditempatkan di situ supaya mereka mendirikan salat dengan memakmurkan dengan ibadat. Liyuqimus salat, masa ni tentang kiblat dah ada ke belum? Yang Kaabah masa tu dibina untuk seluruh umat manusia. Bila mana tentang salat akan menjadikan inilah tempatnya yang paling besar, dan tempat ibadat tawaf yang tidak akan putus tentang sampai kiamat. Yang tawaf ni tak akan putus walaupun seorang videonya, dan ada je yang tawaf. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, oleh itu jadikanlah hati sebahagian dari manusia tertarik gemar kepada mereka, supaya datang beramai-ramai ke situ. Doa Nabi Ibrahim supaya kita ni tertarik ke Mekah, ke Madinah, tanah haram ni kan. Bila dapat haji tahun ni kan, setelah 2 tahun tuan-tuan tertangguh, oh syukur syukur tuan-tuan kan. Jadi Allah kata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Allah, Nabi Ibrahim kata, ya Allah jadikanlah tempat ini supaya benda manusia tertarik untuk main kan. Allah makbulkan supaya datang beramai-ramai. Warzuqhum minas thamarat, dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari pelbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman, la'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur kan. Sekali lagi Nabi Ibrahim minta dalam doa dia ni tentang selain daripada Mekah jadi tempat tarikan seluruh manusia untuk datang beribadah ke sini kan.
separuh daripada zuriatnya itu berada di bumi Mekah, menjadikan Baitikal Muharram Rabbana liyuqimus salat. Yuqimus salat, tempat salat manusia. Dan juga Nabi Ibrahim minta supaya kawasan haram ini diberikan kurniaan rezeki daripada pelbagai jenis buah-buahan. Nabi Ibrahim tak minta pokok. Kalau tuan-tuan perasan ayat Allah ni, semua Al-Thamarat, surah Ibrahim Al-Thamarat, surah Al-Qasas ilahi thamarat. Semuanya Nabi Ibrahim minta buah. Dia tak minta pokok, ya Allah, dan biarlah semua Mekah ni ada pokok. Tak ada tuan-tuan, tak ada pokok, tapi ada buah. Kenapa ada buah tak ada pokok? Sebab itulah doa Nabi Ibrahim minta supaya kawasan ini penuh dengan buah. Allah Ta'ala juga menganugerahkan kepada kaum Quraisy ketika itu, ketika dia memudahkan bagi mereka dengan dua pelayaran perniagaan pada setiap tahun, iaitu pelayaran ke negeri Yaman pada musim sejuk, ke negeri Syam pada musim panas. Ya, daripada Mekah keluar ke Syam, keluar ke Yaman ikut musim sejuk ataupun panas untuk berniaga. Ya, Nabi sendiri pun sama, daripada Mekah tetap pergi ke Syam, niaga ikut saudara dia, bawa barang dagangan dan Khadijah dan sebagainya. Ini tanda urusan perniagaan ini tentang sangat luar biasa. Ya. Mereka dapat meneruskan pelayaran itu dengan aman dan sentosa disebabkan kelebihan perlindungan mereka terhadap rumah Allah, iaitu Kaabah. Ya. Kenapa diberikan keamanan? Sebab mereka ni duduknya di Mekah, duduknya di bumi haram. Mereka melindungi Kaabah, mereka menjaga Kaabah. Sebagaimana kita di sini tentang kita jaga surau. Kan, orang yang jaga surau, jaga masjid ni ada kelebihan yang tersendiri. Jangan main dengan jemaah surau Jamaliyah ni. Ya, jangan baik jumpa. Kan, apa lobai tu? Baik apa lobai? Dan tengok pakai kopiah kata ayat ke surau Jamaliyah. Tengoklah siapa kan. Dan puak ni geng WhatsApp Allah ni, Allah istihad dalam hadis kursi. Allah kata apa? Ummarul masajid hum ahlullah. Orang yang berimarahkan surau di masjid ni, dia ni geng aku. Hum ahlullah. Ahlu ni geng tiga lain ke, geng lima lain. Kita semua ni geng lima lain. Lima lain, geng subuh, Lahor, Asar. Itu lima lain. Maka dengan sebab mereka itu mengimarahkan rumahku, menjaga rumahku di Baitullahil Haram, maka Allah Ta'ala muliakan mereka, berikan kelebihan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Karena kebiasaan aman tentram kaum Quraisy untuk Mekah, yaitu kebiasaan aman tentram perjalanan mereka, kehidupan mereka di situ pun tenang. Perjalanan perniagaan mereka pun juga aman damai pada musim sejuk dan musim panas ke negeri Asyita was-Sayf. Musim panas, musim sejuk. Mereka hendaklah falyabudu rabb hadzal bait, menyembah Tuhan yang menguasai rumah Kaabah ini, Tuhan yang memberikan mereka penghidupan, menyelamatkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ini ayat li'ilafi Quraisy kan.
Ayat Quraisy, surah pun surah Quraisy. Cerita orang Quraisy pada masa itu disebabkan mereka ini tentang hidupnya فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, dan hidupnya beribadah di rumah Allah Ta'ala yang mulia, maka Allah Ta'ala memberikan segala nikmat kepada mereka. Islam juga telah mempermudahkan bagi kaum muslimin suatu peluang untuk mereka dapat bertukar barang perniagaan. Sistem barter, sistem tukar barang tentang pada setiap tahun, iaitu bertukar pada musim haji ke Baitullah ketika mereka datang beramai-ramai. Jadi orang luar dia bawa barang ni daripada Eropah, kata-kata tadi potai kan, bawa ke Mekah, tukar dengan buah tamak. Tentu sana buah tamak jual ada, kita buat potai. Sampai sana tukar. Masa itu dah Allah sebut dah. Allah kata dalam surah Al-Hajj, surah Haji, رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. Mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki, dengan menunggang berbagai jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan, ceruk rantau yang jauh. Dulunya unta yang kurus disebutkan. Hari ini tak kisah tentang apa nama kenderaan sekalipun, kulli dhamin yatina min kulli, yang datang daripada seluruh ceruk rantau yang jauh. Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan pelbagai perkara yang mendatangkan faedah pada mereka, serta memperingati dan menyebutkan nama Allah. Kita ini rangkuman tentang perjalanan kita ke Mekah. Gabungan wa yadhkuru ismallah, kita menyebut nama Allah, beribadat di sana, itu satu kan. Allah kata yang kedua, liyashhadu manafi'a lahum, supaya manusia melihat perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka. Kan, banyak manfaat yang kita boleh ambil tuan-tuan daripada ziarah umrah kita, haji kita di sana. Gabungan itu semua telah Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Manfaat yang dibawa itu tidak syak lagi ialah bertukar-tukar perniagaan. Imam Bukhari meriwayatkan bahawa umat Islam sering merasa serba salah untuk berniaga pada musim haji. Mereka bimbang jika hal itu dapat mencacatkan keikhlasan niat atau mengeruhkan kesucian ibadat mereka pada musim haji. Lalu Al-Quran telah menjelaskan permasalahan ini dengan jelas. Yang dia takut kan berniaga musim haji kan jadi lain pula kan, orang tengah buat kawal kita berniaga. Allah jawab, laisa alaikum junahun aw tabtaghu fadlan min rabbikum, tidak menjadi kesalahan kamu mencari lipat kurnia dari Tuhan kamu dengan meneruskan perniagaan ketika musim haji kan. Jadi kita poi nanti lah kan, poi ni satu beg ni memang untuk beg kosong ya. Ini kurma, ini kacang kedelai, kacang kedelai semua nak pergi kat sana kan. 10 riyal kan. Dia dah standby cakap Melayu, jangan risau. Kita tak payah cakap Arab lagi dah. Tapi kalau nak buat cakap Arab sepatutnya kita kafir halu ke ada bunyi rokok tak apa. Arab kalau kita cakap Arab sikit dia dia jumpa dah. Daripada ajwa tu 70 riyal dibagi saya ni 20 riyal. Ajwa kalau satu 20 riyal. Tak apa saya dia pun cakap Arab sikit je, dia punya jobo dia rasa bangga macam cakap bahasa tu. Sikit-sikit ya, dia tak payah banyak lah. Lain cakap Melayu tu lah, dia pun okey lah, Melayu lah dia. Malaysia bahasa Melayu, tak ada Malaysia kan. Ada bahasa Melayu kan cikgu kan.
kertas satu bahasa Melayu. Tak ada kertas bahasa Malaysia. Malaysia tak ada bahasa. Kita ada bahasa Melayu. Nah, itu tentang sedikit bab tajuk urusan perniagaan. Kita sebut dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 ayat. Cerita kapal berniaga, cerita sampai ke Mekah. Semuanya itu detail orang sebut. Kita yang duk saingkan beberapa benda ni semua dah ada dah. Ya. Ayat niaga, buka lah. Dah 10 ayat kita buka ni dan semuanya cerita niaga. Ya. Allah bismillah. Sallallahu alaihi wa sallam.